gangguan kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malam ni kita teruskan lagi pengajian kita ataupun pengajian ilmu tauhid kita berdasarkan kitab Risalah At-Tauhid. Risalah At-Tauhid, muka surat malam ni kita sambung muka surat 15 ke? 15. Betul, 15. Betul pengurusi. Betul 15. Iaitu kenyataan yang kedua. Betul kenyataan yang kedua. Muka surat apa? 12. 12. G. Mana G pula tu? Oh, tentang hukum akal. Kenyataan yang pertama tentang hukum akal. Itu dah habis ke? G belum habis lagi. G. Betul? Oh, okey. Okey, jadi kita masih lagi membicarakan tentang kenyataan yang pertama. Muka surat 12 G. Betul? Bawah sekali tu ya? Okey. Berkenaan dengan tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Betul? Sebelum ni kita dah belajar tentang hukum akal dan juga beberapa pembahagiannya. Jadi malam ni kita meneruskan tentang topik tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Jadi berkata pengarang, andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan bagi atau pada, maksudnya wajib akli. Boleh faham ni? Boleh faham tak tu? Kalau tak faham saya kena ulas sikit lah. Okey, pengarang mengatakan apabila kita baca buku ni nanti, ya, dia kata kalau kita jumpa perkataan wajib, ya, kemudian daripada wajib perkataan bagi, maknanya apa dia? Wajib bagi, macam itulah. Ya.
Kemudian daripada wajib, ataupun maksudnya selepas daripada perkataan wajib itu ada perkataan bagi. Contohnya wajib bagi. Ataupun selepas perkataan wajib tu ada perkataan pada. Maksudnya wajib pada. Jadi ia bermaksud wajib akli. Wajib akli yang telah kita belajar sebelum ni. Dan pengarang mengatakan lagi, apabila kita dapati kemudian daripada mustahil perkataan atas atau pada. Maksudnya selepas perkataan mustahil ada perkataan atas atau pada, contohnya mustahil atas ataupun mustahil pada, maksudnya adalah mustahil akli. Ya. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan atas, tadi wajib pada ataupun wajib bagi. Yang ni pula selepas perkataan wajib itu adalah perkataan atas. Contohnya wajib atas. Jadi maksud wajib atas itu nanti adalah wajib syar'i, ataupun disebut sebagai hukum syarak. Hukum syarak ada 5 kan. Jadi salah satu hukum syarak adalah wajib. Ya, di mana wajib syar'i ni apa dia? Barang yang diperbuat dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Maknanya perkara yang diperbuat kita dapat pahala, tapi adalah huraian yang lain. Ada dia punya penjelasan. Maknanya perkara yang kita buat itu dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Maknanya kalau kita tak buat dapat dosa, dan adalah dia punya huraian-huraian lagi. Nak dapat pahala ni macam mana? Kan, dapat pahala atas perkara yang wajib yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita, mestilah dengan ikhlas. Ikhlas. Kan, kalau buat tak semestinya dapat pahala, melainkan pertama mestilah dengan ikhlas. Jadi perkara yang wajib, contoh solat, kita buat dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka kita akan dapat pahala. Kalau meninggalkan perkara yang dilarang pun wajib juga. Meninggalkan perkara yang dilarang, contohnya meninggalkan minum arak. Meninggalkan minum arak tu kerana Allah baru dapat pahala. Kalau meninggalkan arak sebab dah tak ada selera, tak dapat pahala. Dia mesti kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dikatakan wajib syar'i. Dia panjang lebar lah kalau nak cerita tentang hukum wajib ni. Dia banyak lagi ataupun lebih detail lagi penjelasannya. Okey, jadi alhamdulillah habis kenyataan pertama, kita masuk pula kenyataan yang kedua. Perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Ya, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Berkata pengarang, sesungguhnya jika seseorang ataupun seorang berfikir dan menilik, memperhatikan kejadian alam ini, nescaya ia dapat petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia, iaitu alam ini tadi. Yang menjadikan dia itu adalah alam. Maknanya kalau kita tengok di sekeliling kita, tumbuh-tumbuhan, haiwan, binatang, batu-batu, air, kan, maka kita akan dapati semua itu bukan terjadi dengan secara tiba-tiba, ataupun tiada permulaan. Dia mesti ada permulaan. Siapa yang menciptakan ataupun menjadikan pokok itu tadi? Macam mana dia bermula? Adakah tiba-tiba pokok tu besar? Mustahil. Dia mesti bermula daripada kecil. Siapa yang menjadikan benih pokok itu tadi? Mustahil dia terjadi dengan sendiri. Maknanya dia mesti ada yang menciptakannya. Begitu juga kalau kita tengok kepada haiwan-haiwan
dan juga binatang-binatang. Sama juga, kita akan dapati secara lebih mendalam, mustahil haiwan ni boleh terjadi dengan sendiri. Kan? Tak payah tengok jauh, kita tengok diri kita sendiri. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu tu, kamu kena perhatikan. Di situ kita akan dapati apa dia? Oh, sesungguhnya diri kita ni pun sama juga, ada pencipta ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, yang penuh dengan kelebihan dan juga kebesaran. Okey. Jadi maka umbi dan puncanya ialah dari mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana kenyataan di bawah ini, ataupun sebagaimana kita melihat kenyataan di bawah ini. Ini contoh macam mana kita nak tadi mengisbatkan bahawa setiap perkara itu ada pencipta dia, ya? Ataupun alam ini Allah Ta'ala lah yang menjadikannya. Pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kerusi-kerusi. Kita perhatikan kerusi ataupun meja dan sebagainya. Nescaya kamu dapati ataupun kita dapati kerusi-kerusi dan meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya. Macam mana kerusi ni ada dekat dalam masjid? Entahlah, tiba-tiba je ada. Mustahil kita kata tiba-tiba ada. Mesti ada orang yang angkat bawa masuk ataupun yang letak dalam masjid. Saya tak tahu, tiba-tiba ada. Itu mustahil. Mesti ada yang mengangkatnya, yang menggerakkannya dan meletakkannya ke dalam masjid. Itu kalau nak berbicara tentang kedudukan kerusi tadi. Macam mana dia terjadi itu ataupun dihasilkan, sudah tentu ada juga yang menciptakan ataupun yang menjadikan kerusi tersebut. Mestilah pencipta kerusi. Cuma hakikat kerusi itu, dia bukan bahan-bahan untuk menjadikan kerusi itu, bukan kita panggil apa? Bukan pelukis, kita panggil apa? Tukang. Tukang. Bukan tukang tu yang menghasilkan bahan-bahan tu. Dia menjadikan kerusi itu, dia mengambil bahan-bahan daripada sumber yang lain. Kalau dia sendiri nak buat kerusi tanpa ada sumber yang lain, mustahil. Kan? Kita ni sehebat macam mana sekalipun, kalau kita minta buat benda yang semudah-mudah ni pun mungkin kita tak mahu buat. Contoh, cuba buat tisu. Boleh buat tisu tak? Kita kata boleh, saya ambil lah kertas, saya proses, gunyuk-gunyukkannya ke dalam air, lepas tu proses jadilah tisu. Itu kita menggunakan bahan yang sudah sedia ada. Sekarang ni saya nak tuan buat tisu tanpa menggunakan mana-mana bahan. Boleh buat tak? Tak boleh, mustahil. Kita sebut tadi, bila kita perhatikan semua perkara ni mesti ada permulaannya. Yang mana permulaannya itu dia adalah dicipta, maka apabila disebut dicipta, sudah pasti ada yang menciptakannya. Kemudian apa lagi disebut? Nescaya kamu dapati kerusi-kerusi dan meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang membuatnya. Kan? Ada yang membuatnya. Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada, melainkan ada yang membuatnya. Sejuk dan panas, siapa yang buat? Aircon, orang kata aircon. Bukan. Kan? Yang menjadikan sejuk dan panas tu adalah Allah. Alam ini maksudnya apa dia? Kullu siwallah. Semua perkara selain Allah. Semua perkara selain Allah Ta'ala tu adalah alam. Yang mana alam ni bersifat baharu. Dahulunya tak ada, kemudian baru ada. Ya? Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada, melainkan ada yang membuatnya.
dan yang mengadakannya. Yang demikian, dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktikad ataupun kita beriktikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Mengadakan adanya itu. Termasuklah matahari, mesti ada yang menjadikannya. Termasuk juga bulan, bintang, macam-macam lah. Daripada sebesar-besar perkara hinggalah sekecil-kecil perkara. Zarah ataupun atom tu pun ada yang menciptakannya. Bakteria pun sama juga, ada yang menciptakannya. Virus, itu semua adalah ciptaan Allah. Virus, bakteria, apa lagi? Kuman, apa lagi? Sel-sel, orang panggil sel tu kan. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil dia jadi dengan sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kamu siasat lebih jauh lagi. Kita perhatikan lebih jauh lagi. Tatkala kamu ataupun kita perhatikan perbuatan tukang kerusi tadi ataupun tukang meja itu bersalah-salahan, ya, bersalah-salahan, maknanya tak sepakat lah. Seorang nak buat kursi bentuk macam ni, seorang lagi nak buat bentuk macam ni, lain. Sama juga, seorang nak buat meja dia bentuk dia kaki dia 3, ada seorang lagi nak buat kaki dia 2 sahaja, contohnya lah. Maknanya bersalah-salahan. Ada yang molek dan ada yang hodoh. Dan ada pula yang buat tu, satu tu buat elok, satu lagi buat tak elok. Dan ada yang sempurna dan ada yang kurang. Maka yang molek dan sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek-molek dan sempurna, sehingga kamu dapati segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang yang dahulu. Maknanya sebaik macam mana pun perkara ataupun ciptaan manusia itu, dia sentiasa berubah, kan? Sehingga dia kata apa tadi tu? Sehingga kita dapati segala ketukangan orang yang kemudian, orang yang selepas kita ni pula tadi, lebih cantik lagi, lebih sempurna lagi dia punya penghasilan kerusi ataupun meja tadi. Lebih sempurna daripada tukang yang dahulu. Jadi nyatalah dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang yang dahulu, kan? Kita hari ini boleh buat kamera lebih canggih daripada yang dulu, ataupun kamera hari ini lebih canggih sebab apa? Kita meniru keelokan daripada penciptaan kamera yang sebelum ini. Dia akan bertambah elok dan bertambah canggih. Itu pun sebab apa? Sebab kita meniru. Bukan tiba-tiba kita buat kamera tiba-tiba canggih. Dia mesti ada contoh ataupun model yang sebelum ni kita tiru. Termasuklah kita kata apa, kenderaan hari ni, kereta pun canggih juga, betul? Dulu kereta tak ada GPS, hari ni ada GPS. Dulu kereta tak ada, orang kata apa, kamera, macam-macam lah hari ni, kan? Sekarang ni pula boleh, orang kata apa, auto drive, lepas tangan, kan? Jadi semua tu menunjukkan apa dia? Kesempurnaan yang kita ambil daripada orang-orang yang terdahulu. Jadi pengarang mengatakan, maka dengan perhatian ini nyatalah pula sekalian manusia itu sebenarnya dalam kekurangan. Walaupun dia kata ciptaan dia sempurna, sebenarnya hakikat belum sempurna lagi. Sebab apa? Orang akan datang, dia buat lagi canggih. Lagi canggih. Betul? Bukan dia lah paling hebat. Jadi sebab tu tak boleh mendakwa diri kita ni, hasil ciptaan kita ni adalah yang terbaik. Sebenarnya akan ada satu hari nanti orang yang akan buat lebih baik, lebih canggih daripada produk kita. Maka dengan perhatian ini nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan dan lemah. Hanyalah kadar yang dianugerahi Tuhan akan dia ilmu dan kekuatan jua. Hakikatnya manusia ni
lemah walaupun dia berasa hebat. Sebab apa? Kelebihan itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan upaya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna terus. Kalau boleh manusia ni kalau nak buat semua satu sekali buat dah terus sempurna. Dulu telefon tak macam ni, kan? Sampai hari ni telefon tu dia semakin berkembang. Dulu boleh message, mula-mula untuk telefon saja. Lepas tu boleh pula ada message. Lepas tu upgrade sikit, boleh ada game dalam tu. Game ular, kan? Nokia dulu. Saya pakai Nokia dulu kan. Rasa dah canggih dah ni. Hebat betul. Handphone ni canggih dah. Rupa tu lepas tu keluar lagi BlackBerry je lepas tu kan. Wah, macam-macam sampai hari ni. Nokia pun tak pandang dah. BlackBerry tak ada dah. Sebab apa? Tadi manusia ni walaupun dia berasa hebat, sebenarnya ilmu yang dia dapat itu cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan apa yang kami berikan kepada kamu itu sebagai ilmu itu adalah kecil sahaja. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala itu maha luas, ya. Okey, kemudian sambung sikit lagi. Kamu pandang pula, ini yang ketiga. Kita pandang pula kepada kejadian manusia, bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar. Kita perhatikan semua tadi tu. Kita akan dapati, maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap. Tiap-tiap satunya telah dijadikan dengan cukup lengkap dengan aturan. Lengkap ni macam mana? Penuh dengan aturannya, ya. Dan elok kejadiannya dan hikmah yang pelik. Kalau kita perhatikan keliling kita ni, contoh kalau kita tengok satu tumbuh-tumbuhan ataupun satu pokok buah-buahan, contohnya buah pisang, pokok pisang, macam-macam jenis pisang ada, kan? Pisang tanduk, pisang nipah, pisang apa lagi? Pisang rendah lagi, pisang tinggi, pisang apa? Macam-macam lah, kan? Pisang nangka, pisang mas, macam-macam pisang, kan? Pelik. Pisang tapi pelbagai jenis. Kalau durian, tak payah cakap lah, macam-macam durian ada, kan? Daripada satu pokok tu lain pula rasa setiap buah itu tadi, kan? Pokok durian tu satu pokok, tapi bila dia menghasilkan buah yang beratus tu, kadang-kadang rasa tu boleh kata berlainan. Tu nak menunjukkan apa tu? Menunjukkan kesempurnaan kejadian ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak sempurna ciptaan dia, penciptaan tumbuh-tumbuhan ataupun pokok itu tadi, nescaya pokok tu satu pokok, buah yang hasil sama je rasa dia. Kalau buah pisang, mana-mana satu dunia kita pergi, itulah pisang yang sama rasanya, sama bentuk dia. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ni maha hebat. Dia bila menciptakan satu jenis buah ataupun pokok, dia boleh berbagai-bagai jenis. Mangga pun macam-macam. Betul? Itu nak menunjukkan apa dia? Kebesaran, kesempurnaan ciptaan Allah. Mustahil manusia buat benda ni. Ini bukan kerja manusia. Itu kalau kita tengok pada buah-buahan ataupun pokok, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Kalau kita perhatikan juga diri kita ni tadi, kan? Wa fi anfusikum, yang Allah Taala sebut tadi tu, pada diri kamu tu, apakah kamu tidak memerhatikan tentang kejadian ataupun kehebatan penciptaan Allah? Tak payah tengok jauh-jauh, tengok diri kita saja. Setiap inci tubuh kita ni mustahil. Tak ada kita kata mustahil tidak ada yang menyusun ataupun menyusun atur sistem tubuh badan kita tadi. Kalau kita perhatikan kita punya lidah kita ni ada pelbagai deria rasa, kan? Ada lidah kita yang satu ni
ada boleh merasa masin, ada merasa manis, ada merasa masam, ada merasa pahit, ada merasa tawar, merasa macam-macam lah kan. Dengan lidah ni saja mustahil kita kata ini semua kerja-kerja manusia. Bukan. Ini bukan kerja makhluk. Kemudian Allah Ta'ala bagi pula kita, pada diri kita ni ada hidung. Dengan hidung ni pula kita ada deria bau. Macam-macam bau kita boleh bau kan. Siapa yang bagi deria bau tu tadi? Allah. Deria ni pun adalah ciptaan Allah. Allah Ta'ala bagi kita deria bau. Bila nak makan tu, kalau lidah berasa, mesti kalau didorong pula dengan bau daripada hidung, dia lebih merasa nikmat untuk makan. Wah, ni bau kari ni. Ni bau maman ni. Tentang maman. Lidah rasa, sedap. Bau apa? Berahi untuk makan. Bayangkan kalau hidung kita tak ada deria. Rasa tak ada. Lidah pun tak ada deria rasa. Ada selera makan tak? Tak selera makan. Kan? Kalau hidung tak ada deria bau, lidah pula tak ada, hilang deria rasa, tak selera makan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia susun atur elok untuk kita. Hidung boleh bau, lidah boleh merasa. Bila dah bau tu dia akan merangsangkan perasaan untuk selera makan. Bila lidah pula dapat merasa rasa yang ada pada satu makanan, maka bertambah nikmat. Masuk pula ke dalam perut apa yang telah kita makan tadi tu. Allah Ta'ala proses pula dengan sistem penghadaman. Bayangkan kalau proses kita ni ataupun Allah Ta'ala tak jadikan proses penghadaman dalam tubuh badan kita, apa akan berlaku? Kombang semua. Daripada kecil dah berapa kilo beras kita makan. Banyak. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa, dia susun sistem penghadaman tu dengan elok. Kita makan banyak, akhirnya dia akan keluar. Kan? Berapa ekor ayam kita makan dah? Daripada kecil. Beratus ekor orang kan? Daripada kecil sampailah hari ni. Tapi semuanya itu Allah Ta'ala gantikan dengan sistem ataupun melalui sistem penghadaman. Okey? Banyak lagi lah kalau kita tengok cerita pasal saintifik ataupun kaji tentang tubuh badan kita ni, memang kita mengatakan bahawa memang Allah Ta'ala lah yang menciptakannya. Kalau tangan kita ni, tangan ada daging, ada tulang, boleh gerak tak? Tangan tanpa tulang, boleh gerak tak? Boleh gerak lagi. Tapi dia macam ni lah, keras. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni adanya siku. Betul? Ada pergelangan tangan. Kalau setakat daging saja dengan tulang satu macam ni, macam mana nak makan? Cuba pergi, macam mana nak makan? Mulut ke tangan? Tapi Allah Ta'ala jadikan setiap kita punya tulang ni ada dia punya sendi. Dengan sendi itulah boleh kita pusing kan. Lepas tu ada jari yang boleh bengkok kan. Bayangkan ada tangan, ada jari tapi tak boleh bengkok. Macam mana nak makan? Sama juga. Susah. Sebab itu tadi tu tubuh badan kita ni Allah Ta'ala dah susun dengan penuh kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala telah menjadikan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan dan juga kejadian. Okey, tengok tadi. Hikmah yang pelik seperti yang ada tersusun pada manusia itu, iaitu manusia ni ada apa dia? Berakal. Yang Allah Ta'ala kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kejadian pelik pada manusia ni apa dia? Dia ada akal. Dengan akal ni macam-macam kita boleh buat. Macam-macam kecanggihan boleh kita terokai. Macam-macam ilmu boleh kita belajar. Kalau tak ada akal, kita tak boleh belajar. Susah. Dan kita boleh bertutur. Boleh mendengar. Dan apabila kamu tilik kepada bumi pula, ataupun bulan, matahari dan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, maka adalah segala perkara-perkara itu
semuanya daripada segala manfaat, maslahat dan hikmah yang melemahkan segala akal cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai, saintis ni pun, dia akan berasa pelik. Penemuan dia tu dah pelik dah. Dia takjub dah. Tapi dia akan rasa takjub apabila memikirkan siapakah yang mencipta. Siapakah yang mencipta perkara-perkara yang dia telah temui tadi. Dia dah jumpa pelik, benda-benda pelik. Tapi dia akan bertambah pelik apabila memikirkan siapa yang menciptakan benda-benda ataupun perkara-perkara tersebut. Jadi sel, kuman, benda-benda tadi lah. Darah tadi kan, macam-macam. Yang melemahkan segala akal cerdik pandai memikirkan kejadiannya itu kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolak banding. Yang demikian nyatalah kepada kamu ataupun nyata kepada kita, sungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna. Mustahil tadi kita sebut dia terjadi dengan sendiri. Mesti ada yang pencipta, yang mana pencipta ini sifat dia apa dia? Mempunyai kuasa yang sempurna. Ilmu yang luas. Dia ilmu yang luas. Ilmu yang luas ni maknanya bila dia menciptakan sesuatu, dia tahu untuk tujuan apa dan dia tahu apakah keburukan dan kebaikan ciptaannya. Pencipta yang hebat ni, bila dia buat satu benda, dia mesti tahu benda kesan baik buruk tadi. Contoh kalau dia buat satu produk, dia mesti tahu produk ni apa baiknya, apa buruknya, apa kesan dia. Itu pencipta yang baik. Kalau pencipta yang tak baik, bila dia buat produk, dia tak tahu. Entah saya buat yang benda ni, tak tahu pula jadi macam ni. Itu apa maksud dia? Itu pencipta, tapi pencipta yang tidak hebat. Pencipta yang hebat, sempurna, bila dia mencipta satu perkara, dia tahu apakah fungsi perkara tersebut dan dia tahu apakah baik buruk produk tersebut. Bila Allah Ta'ala menjadikan kita, contoh Allah Ta'ala tahu apakah kita punya kelebihan, Allah Ta'ala tahu apakah kekurangan kita, dan Allah Ta'ala tahu apakah keupayaan kita ini tadi. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi kita akal. Jadi dengan akal tadi tu macam-macam kita boleh buat. Kita boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul, mana yang memberi manfaat, mana yang memberi mudarat, mana yang boleh membawa kepada syurga, mana yang boleh membawa kepada neraka. Okey. Ilmu yang luas dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan, yang maha suci dari serupa dengan makhluk. Makhluk ni walaupun dia hebat, dia dakwa dia hebat, sebenarnya tidak hebat mana pun berbanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah syar'iyah dan perkhabaran anbiya bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharu-baharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Sebab itu manusia ini memerlukan para Nabi. Sebab apa? Nabi inilah yang memperkenalkan kita kepada Tuhan. Dan terlebih dahulu, para Nabi ni dia mesti mengenal Tuhan terlebih dahulu. Kalau dia nak mengajar manusia untuk mengenal Tuhan, terlebih dahulu para Anbiya dia mesti terlebih dahulu sudah mengenal Allah. Barulah dia boleh suruh orang lain untuk percaya ataupun mengenal Allah. Dia bukan tugas dia, awak kena beriman kepada Allah. Jadi Tuhan kenal tak Allah Ta'ala? Saya tak perlu kenal, saya cuma menyampaikannya. Tak boleh. Para Anbiya dia sudah mengenal Allah Ta'ala terlebih dahulu. Kemudian mereka pula mengajarkan kepada umat-umat mereka bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kerana mana tadi? Bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharu-baharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Kerana segala perbuatannya itulah menunjukkan bekas bagi segala sifatnya.
yang maha suci dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya kerana sekalian makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Kita ni hebat macam mana pun, pandai macam mana pun, sampai satu masa kita akan lupa. Kan? Apa yang kita telah belajar 10 tahun lepas, contoh, adakah kita ingat hari ini? Tak ingat. Belum tentu kita ingat. Apa yang telah kita tulis 10 tahun dulu, adakah kita ingat lagi? Tak ingat. Walaupun kita kata kita sudah mencapai tahap yang tinggi dalam ilmu pengetahuan. Dan manusia sifat dia memang tidak mengetahui semua perkara. Bukan semua perkara dia tahu. Ada benda-benda yang dia tidak akan tahu. Dia mungkin tahu sedikit, tapi banyak yang dia tidak tahu. Yang tahu sikit, yang tak tahu tu lebih banyak daripada apa yang dia tahu. Jadi penting kita belajar ilmu tauhid ni tadi, supaya apa tadi tu? Supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan juga menjadikan alam ini, termasuklah diri kita, ya. Kerana kalau kita tidak memahami ilmu tauhid ni, kesan dia amat bahaya. Kalau kita tak mempelajari ilmu tauhid ni, antara kesannya yang pertama apa dia? Dia hidup seperti orang buta. Orang yang tidak mempelajari ilmu tauhid ni, dia ibarat orang buta. Dia tak tahu ke mana arah tujuan hidup dia. Sebab itu kalau orang yang belajar ilmu tauhid, dia tahu kenapa dia diciptakan, kenapa dia dilahirkan oleh, ataupun kenapa dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dan dia tahu arah mana ataupun ke mana dia akan pergi selepas dia mati. Kalau orang tak belajar ilmu tauhid, dia tak tahu. Dia tak tahu kenapa lah saya hidup di atas muka bumi tadi. Dan dia tak tahu lepas ni saya akan ke mana. Badan mungkin lemah. Dia tengok keliling orang semua akan mati, tapi dia tak tahu ke mana orang tu akan pergi nanti. Termasuklah diri dia, dia pun tak tahu ke mana dia akan pergi selepas mati. Itu yang pertama. Kalau tidak memahami ataupun mempelajari ilmu tauhid. Yang kedua apa pula? Yang kedua, dia akan tertipu dengan kehidupan dunia. Kan? Dia akan tertipu dengan kehidupan dunia. Pada dia, dunia ni tempat ataupun adalah segala-galanya. Dunia ni lah syurga, dunia ni lah neraka. Kalau nak bahagia, bahagia di dunia. Sebab selepas mati tidak ada lagi dah bagi dia. Jadi dia sudah tertipu dengan dunia. Kerja dia untuk mencari keseronokan dan juga kemewahan semata-mata. Tapi kalau orang belajar ilmu tauhid, dia akan mencari kejayaan ataupun mencari kekayaan, tapi bukan sebagai matlamat akhir. Dia tahu selepas ni dia akan pergi ke tempat lain. Maka kekayaan bukan matlamat dia. Matlamat dia adalah untuk mencapai redha Allah. Jadi dia akan kaya. Dia tak salah untuk mengejar kekayaan, tapi sebagai perantara. Dia mencari harta kekayaan untuk apa? Matlamat dia untuk membantu agama Allah. Dia mencari kekayaan untuk apa? Untuk membantu mengembangkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Tapi kalau orang yang tak belajar ilmu tauhid, semata-mata kaya lah dia kejar. Apa matlamat awak hidup atas muka bumi ni? Untuk jadi kaya. Jadi orang paling kaya. Itu dia. Kesudahan dia. Tapi orang yang beriman, orang yang mempelajari ilmu tauhid, dia matlamat dia bukan kekayaan semata-mata, bukan terhenti kepada kekayaan semata-mata, tetapi dia akan mengarahkan kekayaan tersebut kepada tadi, untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mempelajari ilmu tauhid, apa yang akan berlaku? Amalan kita akan rosak. Sebab kalau akidah tak betul, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena pastikan kita sebut sebelum ni, perkemaskan ilmu akidah, perkenaskan ilmu tauhid tadi, terutamanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya apa?
Bila akidah kita sah, barulah ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kalau ibadah kita betul tapi akidah kita tak betul, akidah kita terhadap Allah Ta'ala ni macam-macam, tak betul lah maknanya. Akidah yang tak betul, mengatakan Allah Ta'ala ni dia penat, dia akan mengantuk, dia memerlukan rehat, dia ada permulaan. Maka kalau ada fahaman-fahaman macam tu, apa yang berlaku? Akidah dia rosak. Apabila akidah rosak, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi setakat tu saja kita punya perkongsian pada malam ini. Sampai kenyataan yang kedua, muka surat yang ke-17. Jadi saya mohon maaf jika ada tersalah ataupun terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.